Kaf, huruf yang keberapa lah kita kaf ni? 9. Huruf yang ke-9 kaf. So kaf main dia untuk tashbih. Litashbih. Litashbih nahwu seperti contoh yang diberikan Zaidun, ni famous ni. Zaid seperti Asad. Zaidun kal Asadi. Zaid seperti Asad. Makna tashbih ni ialah musyarakah. Musyarakah dengan mumasalah. Mumasalah. So dia kata musyarakah ataupun mumasalah tentang satu perkara. So, antara dua benda. Macam kita tadi, kita ada Zaidun dan sini kita ada Asad. Ini dua benda ni dia musyarakah. Kan? Sebab ada kaf sini kan? Dia musyarakah ataupun mumasalah tentang satu perkara. Perkara di sini ialah dua ni berkongsi apa benda? Keberanian. Syaja'ah. Kita tu faham dah, cuma kaedah nahunya gini, ilmiahnya macam ni. So nampak kaf ni tashbih. Tashbih maknanya mesti ada wajah tashbih ni kan. Kalau kita ngaji balaghah kan, wajah tashbih. Wajhut tashbih. Tempat mana dia berkongsi. Tashbihun. So nanti terjemahan kita kalau ikut ilmiahnya Zaid dan Asad, singa, Zaid dan singa, Asad, musyarakah ataupun mumasalah dari segi keberanian, syaja'ah. Ajalah terjemahan kita. Zaid dan singa musyarakah ataupun mumasalah dari segi syaja'ah. Yang kedua, dia kadang-kadang qad takunu kadang-kadang kaf digunakan dengan bermakna zaidah. So kita dah beritahu zaidah ni tambahan, tapi tambahan dari sudut nahwu saja. Tapi dari segi balaghah dia ada makna. So zaidah mungkin dia digunakan untuk tahsin. Apa makna tahsin? Untuk kecantikan kalam. Tahsinul kalam. Kemungkinan dia digunakan untuk taukid. Untuk memperkuatkan kenyataan. So zaidah digunakan untuk tahsinul kalam ataupun takkid. Nah, contoh nahwu qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. So maknanya kalau tak ada ni pun makna seperti juga kan. So laisa kalau tak ada ni macam mana baca?
Laisa mislahu syai'un. So laisa syai'un mislahu. Bukan makna ziyadah ni nanti sebab dia tambah So i'rab pun kita pun ziyadah juga sebab dia tak ada fungsi. So kita pun laisa kamisluhu kamislahu kita baca kan. Bukan gitu, dari segi lafzi dia tetap i'rab dia ikut lafzi juga. Dari segi makna saja zaidah. So laisa mislahu syai'un. Zaidah. Sebab kaf ni pun makna misil juga kan. Okey, ada setengah ulama dia kata ni kaf ni pun masih lagi kita boleh pakai tashbih. Maknanya bukan zaidah lah. So kita masih lagi pakai dia sebagai tashbih. So kalau tashbih nak terjemahnya, so dia kena jadi tiada nafi. Sebab ni nafi kan? Tiada nafi. Ni kaf ni mumasalah kan? Mumasalah ataupun musyarakah. Tiada nafi mumasalah atau musyarakah sesuatu dengan yang seperti Tuhan, mislu ilahi. Ini bukan Allah ni, mislu ilah. So tiada nafi mumasalah. Yang tiadanya mumasalah. Sesuatu dengan yang serupa dengan Tuhan. Sebab kita tak boleh samakan yang serupa dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un. Tiada sesuatu, tiada yang musyarakah dengannya yang seupama Tuhan. Tuhan, any God lah. Yang kalau kita sebut Allah ni ada kembar lah. Kan? Kalau sebut tak ada, dengan hak Tuhan tu pun tak ada. Kalau berkata ni Tuhan, hak Tuhan tu pun tak ada. Manusia ni kan yang paling kemuncak bagi dia ialah Tuhan lah kan. So Tuhan tu yang Tuhan yang orang yang sembah sebenarnya Allah, dia kata tu ni Tuhan dia. Itu yang paling tinggi kan. Hak serupa tu pun tak ada. Hak serupa Tuhan ni pun tak ada. Kalau ada kaf, jadi kembar Allah. Nafi kan ni, laisa kamisi. Nafi. Sebab tu dia tak boleh kata kembar kepada Allah sebab misli ni misli ilah ni. Ilah lain. Jadi tak ada lah syarikat tu bersama dengan Allah. Syarikatnya ialah Tuhan ni dengan benda lain tu. Ya. Balik fikir rumah. So bukan dengan Allah sendirilah. Mumasalah tu bukan dengan Allah sendiri. Menafikan. Dia nak beritahu mana dengan tu pun tidak, apatah lagi dengan Allah. Okey, munz dengan munzu. Kah? Annahu fil kalami kal milhi fil ta'am. So dari sudut mana tu? Tashbih. So yang ke 10 10? Tambah lagi ada. Okey, kalau anda minta tambah lagi terpaksa kena tambah. So kaf ada dua jenis. Kaf ada dua jenis. Satu, kaf ismiyah lah dia. Kaf ismiyah. Kaf ismiyah. Yang ni yang bermakna misil tadi .
Misl dia boleh digunakan, dia akan jadi mudhaf. Boleh dimasuki oleh huruf jar. Mana dukul harfu jarrin kan. Misalnya orang kata yadhakna. Ada contoh dalam Syamilah tak? Yadhakna ant. Mana kita tahu? Ni contoh dia. Tak ada baik. Yadhakna ankal baradil munhammi. An tu masuk an kan? An masuk kepada kaf. So an misli. An sini misli. An misli al-barad. Yadhakna, yang ni perempuan-perempuan tu gelak, ketawa. An kalbar, ketawa seperti. So an ni tak ada makna. Ketawa seperti barat salji, al-munhammi yang cair. Nampak gigi putih nampaknya. Salji yang cair mana pun? Bukan. Gigi bersinar-sinar gitu. Bukan surah ni, syair ni. Ni daruratul syair. So, an misli al-barat. So, fal-kaf huna ismun bima'na misli lidukhuli harf al-jar alayh. Wa mazhabu Mushibawi an al-kaf tashbih la takun isman illa fi daruratul syair. Kaqawlihi yadhakna an kal-barat munhammi. An misli al-barad. Ini pukhilah ni. Cai. In hamma yanhammu. In hamma if'alla yaf'allu. Muhmarrun. Munhammun. Nombor apa? Sembilan ke lapan? Sembilan ke lapan? Sembilan. Nombor sembilan ni untuk wajah apa? Untuk sembilan ni untuk warna dan apa? So ni bukanlah kan? Tu. Kalau nombor lapan tak boleh? Sembilan tak, nombor tujuh tak boleh? Nombor tujuh? Nombor tujuh? So tak boleh Hamma? Kalau hamma? Kalau hamma, macam mana nak buat nombor tujuh? Kalau hamma macam mana nak nombor tujuh? Ada? Kalau hamma macam mana nak nombor tujuh? Ada? Bukan asli lah.
In hamma, yanhammu, munham. Semua tu je lah. Sebab yang tu untuk khas kecacatan dengan warna kan. Warna belaka lah tu. So ni yadhakna an kal baradi al munhammi. Kenapa tak boleh raba Oh, background. Tak pasal tak buat ni So yang kedua harfi kan ataupun harfiah. Kaf harfiah. Ni ada 6 makna. Dua telah disebut. Kaf tashbih dan dengan ziyadah. Dua dah sebut. So tinggal lagi 4 lah. So yang ketiga lah ni Tulis elok-elok sikit ustaz. 3. Yang ketiga untuk ta'lil. Kan 2 dah sebut. Yang kita sekarang ni kaf harfiah lah yang kita belajar sekarang ni. Kaf harfu jar ni. Kaf harfiah. Sebab kita panggil huruf lah kan. Huruf jar kan. Harfiah. 2 dah sebut yang ni kaf untuk tashbih, kaf untuk ziyadah kan. Li tashbih, li ziyadah. Satu dia juga digunakan untuk ta'lil. Untuk ta'lil. Ta'lil wazkuruhu kama hadakum. Ni nak latih menulis bahasa Arab, sekurang-kurangnya menulis waktu ni. Wazkuruhu kama hadakum. Ni ayat berapa ni? Al-Haji. Kenapa tak keluar ni? Kama hadakum. Mana? Oh, kama. Surah Al-Baqarah ayat 198. Laisa 'alaikum junahum an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fazkurullaha 'indal mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum. Mana wazkuruhu li ajli hidayatikum. Wazkuru li ajli, kamu hendaklah ingat Allah kerana Allah telah memberi hidayah kepada kamu. So, kama hadakum ini li ajli, kerana ta'lil kan, li ajli sebab ni nak kepada mudhaf ilaih kan. So mudhaf ilaih, so masdar kepada hada hidayah, kum tu kekalan, so hidayatikum. Wazkuruhu li ajli hidayatikum. Nombor 4, dia digunakan untuk bermakna la'alla. La'alla. Tengok ada Syamilah ada tak? La tashtim. Ni ada ni.
Cara ada baris. Okey, la nak cari ada baris. Ni. La tashtum. Syatama yashtumu. Tapi syatama yashtimu pun ada kan? Cela. Syatama yashtumu. So daraba yadribu dengan nasara yang suruh. Jangan kamu apa? Cela, herdik, maki hamu. So jangan kamu maki hamu manusia. Sepatutnya moga-moga kamu tidak akan dicela juga, dimaki hamu juga. So la tashtumin nasi la'allaka la tushtamu. La'allaka la tushtamu. La tashtumu an-nas kama la tushtam. Ay la'allaka la tushtam. Lagi? Nombor 4, nombor 5. Dia bermakna isti'la. Misalnya orang tanya kita, kaifa haluka? Apa jawab dia? Alal khair. Alal bi khair pun boleh kan? Nak jawab alal khair pun boleh. Alal khair. Kejap. Ka khair. Ka khair sama dengan alal khair.
Syihatan alal khair. Ini ada pun wasalis al-isti'la qila li ba'dihim kaifa asbahta ataupun kaifa haluka faqala ka khair ay alal khair. Contoh lagi, kun kama anta. Kun mana? Saya bubuh ke? Saya bubuh ke? Tak ada alif lam. Sama je lah. Khair ala khair wa ja'ala min Akhfash kata kun kama anta, kun ala ma anta alai. Apa mana dia? Apa mana dia? Apa mana kun kama anta? Jadi sebagaimana awak duduk sekarang ni, gitu-gitulah, jangan Iraq banyak tahunya itu macam tu ya. Maintain. Ini taukid ni Zaidah tadilah. Sama ada kita nak kata Zaidah, kita kata taukid. Sebab Zaidah kan untuk taukid kan. Ta'lil Kai tu Dia kata 4 ya, kita ada 6. Satu lagi yang akhir sekali untuk takrib. Tapi yang ni macam tak itu, tak ngam. Mana 6 ni takrib. Takrib. So mendekatkan satu perkara dengan satu perkara. So kalau terjemahan as soon as, sebaik saja. Sebaik saja maknanya dekatkan. Yang ni sebaik saja, yang ni jadi. Dan dekatkan yang ni dengan yang ni. Perbuatan yang ni dengan yang ni. Atika atas. Kama tala'a asy-syams. Kama tala'a asy-syams. So as soon as matahari terbit. So I will come to you kan. Atika, aku akan datang kepada kamu sebaik saja matahari ayat mahbubah. Tala'a syamsu ke tala'at syamsu? Mana satu? Tala'at. Dua-dua kod. Kod ada kod. Ni makna sah. Asyams makna. Hakiki ke majazi? Majazi ya? So, kalau majazi? Dua-dua kod lah. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Tala'a syamsu, tala'at syams. Baik, kalau saya buat gini, asyamsu tala'a ke tala'at? Kau dua-dua boleh. Majazi ni majazi. Dua-dua boleh lah, ikut kaedah ni kan. Tapi tak boleh, satu je boleh. Pakai yang ni. Ini tak boleh pakai lagi.
Sebab dia memang orang cakap gitu, saya tak tahu. Kalau fan duduk depan, dua-dua boleh. Kalau duduk belakang, tak boleh. Habis. Yang ke-10, 11. 10. Munzu. Mus dengan munzu. Mus dengan munzu. Mus, munzu. Jangan mus, munzu je. Berat sikit sebut mus sebab dah biasa sebut munzu kan. So dia digunakan untuk menyatakan permulaan bagi sesuatu yang ada takat akhir kan. Al-ghayah. So libtidai al-ghayati. Dan digunakan untuk zaman madi. Fi zamani madi. Zaman madi. So ma ra'aituhu, aku tidak melihatnya. Muz yaum ni harf puja ni. Lupa dah ngaji harf puja. So muz yaumin mudhaf ilaih al-jum'ati, semenjak hari Jumaat. Ataupun nak guna munzu yaumil jum'ati. So oleh kerana dia makna ibtida' tu tak apa nampak, kena dari segi akademik ilmiah nak suruh nampak ibtida', nak suruh nampak ghayah dia tu kena ada ilah kan. Ibtida' ada ilah, ghayah kan. So pula ibtida' permulaan, ibtida'u mudhaf ilaih kan. So ma ni, ma mana adam lah kan. Ma mana adam. So adami, adam digunakan mudhaf ilaih kan. Ra'aitu dia punya masdar dia ru'yah. So ru'yah. So fa'ilnya ana kan. So idhafah masdar kepada fa'il. So ru'yati. So kita ada maf'ulun bih kan. So kalau kita nak buat dia dhamir, dia maf'ulun bih, kita boleh guna dia dengan dhamir munfasil kan. So iyahu, iyaka, so iyahu. Sama lah ni makna ni. Ini dalam bentuk isim, ini dalam bentuk fi'il. So oleh kerana dia madhi, punahlah kana kan. Permulaan tak tengok, permulaan tak tengoknya aku akan dia adalah pada kana yau. Kalau yauma jadi apa? Khabar kana lah. Yaumul jum'ati. Ini bukan zaraf ni. Kalau kita buang kana ni kan, ibtida'u adamu ra'yati iyahu yaumul jum'ah. Mubtada' khabar. The beginnings of my kan. Ayat tu nak cerita. Habis sini kalau buang kana ni jadi mubtada' khabar lah kan. Masuk kana jadi isim kana dengan khabar kana. Bukan nak cerita pada tu. Sini kalau kita ibtida'u
Ada. Alah, tulisan pun. Yang ni tak boleh, kena tutup dulu baru boleh ni. Ibtida'u adamu ru'yati iyahu yaumun jum'ah ilal an. So ni mubtada, ini khabar. So masuk kana sini kan. Kana ibtida'u adami ru'yati iyahu yaumal jum'ati ilal han. Ilal an sekarang. Okey, mana yang dia ada sini sampai sini nak cerita tentang apa tu? Titik aja, titik mula dengan titik akhir kan. Kadang-kadang dia kata bermakna merangkumi semua. Semua. Bukan titik lagi, makna keseluruhan hari. So waqad takunu kadang-kadang bermakna, kadang-kadang dia bermakna, kadang-kadang munzu dengan munzu adalah bermakna bimakna jami'il muddati. Jami'il muddati, keseluruhan tempoh tu. Misalnya kita kata ma ra'aituhu, saya tidak melihat dia muz yaumain. Mana jami'u muddah inqita'i. Muz yaumain. Ataupun nak guna munzu yaumain. Mencakupi keseluruhan 2 hari kan. 2 hari. So kalau kita nak tukar suruh nampak mudah tadi, sini mudah kan, suruh nampak mudah, dan suruh nampak jami', buatlah jami'u. Tak semestinya kita guna macam ayat dia ni, boleh kita guna reka ayat sendiri, suruh nampak perkataan. So jami'u muddati mudhaf ilaih inqita'i, terputusnya. Sebab ma ni maknanya inqita' lah kan. Sebab apa kita guna inqita'? Sebab dia merangkumi. Kita tak guna apa tu adam, muddati adami ru'yati. Inqita'i terputusnya boleh juga muddati adami ru'yati iyahu, ru'yati iyahu macam tadi juga ialah yaumaini. Ini mubtada, ini khabar. Kan? Ini semua mubtada, ini khabar. Number berapa? 11. 12 dah. Kita kira adik-beradik tu kan. Kira 2 So sini 12 lah. So 10, 11. Baru cukup 17 kan je. Sedap ni lagi tengok apa tanya ni. Sini cerah sini So yang ke-12 rubba. Rubba bermakna digunakan untuk bermakna untuk
menyatakan benda tu sedikit, litaklili, menyedikitkan. So nampak ni, yang kita baca ni lagi, kita tengok contoh dia tu. So, rubba rajulin karimin lakituhu. Mana kalau dia kata sedikit tu ya, tak ramai, tak banyak orang yang mulia ataupun orang yang dermawan yang aku temui. Sungguh tidak banyak. Betapa tidak banyak. Betapa tidak banyak. Sebab ni ayat ni jumlah insyaiyah. Betapa tidak banyak. Sini rubba rajulin karimin lakituhu. Kata ramah sungguh lah. Dia expression lah. Ramah sungguh lah. Tak ramah lah. Tak banyak lah. Dia tengok ada orang mulia kan. Tak ramah orang mulia. So, rubba rajulin karimin lakituhu. Yang aku jumpa. So cara guna dia macam mana? Taukid. Tapi kalau taukid tak jadi insya'i. Dia bukan expression. Wala yakunu, okey, cara guna dia kena ada ni kan, sebab dia ada majrur kan, sebab dia laku ja, so ini majrur. So majrur dia mesti nakirah, dia kata nakirah. Kemudian dia kena ada kata sifat, kena ada kata sifat. So ini mausuf, ini sifat, dan mausuf nakirah. So wala yakunu majruruha ni rajulain illa nakiratan mausufatan. Nakirah yang mausuf artinya dia mesti ada kata sifat lah. Tak boleh kita rubba rajulin lakituhu saja, tak ada cerita apa kan. So nak i'rab macam mana ni? I'rab macam mana? Rubba huruf ja, rajulin mausuf dululah. Mausuf karim sifat, mausuf dengan sifat jadi majrur, ja majrur muta'alliq dengan lakituhu. So lakituhu rubba rajulin karim, lakituhu rubba rajulin karim. So nanti jumlah ni jumlah fi'il dengan fa'il dengan muta'allaq dia jadi jumlah fi'liyah insya'iyah. Okey. Sini dia kata isim zahir dia masuk kan? Isim zahir lah. Lawan dia dhamir. So kadang-kadang dia kata, kadang-kadang rubba ni bukan isim zahir masuk dia. Kadang-kadang dhamir masuk. Rubbahu. Betapa sikitnya dia. Siapa tu dia? So sebab tu kita panggil dhamir ni dhamir mubham. Tak refer kepada siapa-siapa. Rubbahu. So dia mubham. Bila mubaham perlukan penerangan kan, kita akan jelas. Bila terang itu kita panggil tamyiz. So rajulin tadi ni kena tukar lah, jadi tamyiz dah dari segi nahwu. So rajulan baca rajulan, jawadan penderma, pemurah. Lakituhu.
So dia kata waqad tadkhulu, terjemahan sama juga tadi, maknanya tak ramai. Sungguh dia kata betapa tak ramainya zaman sekarang ni aku temui orang yang pemurah. Waqad tadkhulu, kadang-kadang dia masuk kepada dhamir yang mubham, ala dhamiri mubhami, dan tamyiz dia mesti macam tadi jugalah, nakirah mausufah. Wala yakunu tamyizuhu, tidak boleh tamyiz dia itu melainkan dengan hanya bentuk nakirah. Wala yakun tamyizu illa nakiratan mausufatan. So kadang-kadang selain daripada taklil, dia juga digunakan untuk litaksir, litakthir, ini berapa? Satu kan? Dia kedua lah litaksir. Tambah aja makna yang sama kalau kita maksudkan taksir, contoh yang sama. Jadi kita terjemahkan tadi, ramai sungguh aku jumpa orang yang pemurah. Itu pelik contohnya ni lah. Contohnya tak pelik ni. Rubba malin saraftuhu. Banyak sungguh dia kata hari ni duit saya belanja. Pergi NSK hari ni kata banyak sungguh habis duit. Rubba malin saraftuhu. Yang ke-12, 13 Rubai. Kalau tambah mal perhaps. Ma ziyadah. Waw li qasam. Yang ke-13 huruf waw yang digunakan untuk qasam. Baru apa je, kalau waw ataf tak boleh Waw bermakna sumpah, untuk digunakan untuk sumpah, lil qasami. So dia ada beza dengan ba kan, sikit dengan B. B pun ada sumpah juga. Satu lagi ta, tallahi billahi wallahi. Sini dah ada ni ta lil qasam wa ta'u lil qasam. Wal wawu lil qasam wa hiya la tadkhul illa ala ismin zahir. Wa hiya, yani waw, la tadkhulu, tidak masuk dia melainkan kepada isim zahir. Mana bukan dhamir lah isim zahir. So la ala bukannya pada isim dhamir, ini la ala mudmari. Wallahi, demi Allah, la ashribanna, sungguh aku akan minum susu al-laban. So ini wajib lah. Sebenarnya dia ada apa? Dia ada fi'il lah, fi'il qasam. Aqsimu kan? Aqsimu. So untuk kes waw dia wajib hazaf.
wajib hazaf. So tak boleh kita kata uqsimu wallahi. Tak bolehlah kita baca uqsimu wallahi, sebab dia wajib hazaf. Tak boleh. Tapi untuk ba boleh. Uqsimu billahi. Dan ni di antara beza di antara waw dengan ba lah. Satu dia ni boleh masuk fi'il qasam, boleh mengiringi ba. Satu lagi ba boleh masuk kepada isim dhamir. Pada dhamir. Bihi saja kata. Uqsimu bihi. Berapa beza dia? 1, 2. Ini 1, ini 2. Waw tak boleh kan? Waw bihi, wahi tak boleh wahi. Yang ketiga beza dia, waw tak boleh guna bersama dengan talabun, minta. Syafi'i amar, talab. So minta akhbirni, beritahu aku. So tak boleh kita kata wallahi akhbirni, tell me. Nak sumpah dengan ni tak boleh. Nak sumpah kena guna ba. Billahi akhbirni. Okay, betul. Salah. Wallahi syekh akhbirni. Bolehlah faham kan? Tapi grammar dia tak betul lah kan? Sebab kita tak biasa guna billah jarang kan? Benda tu tak mari spontan pun. Sumpah lah. Yang panggil yamin lara. Sumpah lara. Tak ada makna. Sikit-sikit wallah Okey, kadang-kadang waw boleh bermakna rubah. Li taksir, li taklil. Waqad takunu kadang-kadang bermakna rubba nahwu wa alimin tak ramai sungguh orang yang beramal dengan ilmunya. Ya'malu bi'ilmihi. Maksud dia rubba alimin. Ganti rubba. Ya'malu
bi'amalihi bi'ilmihi bi'ilmihi. Ta, watta'u, huruf ta juga digunakan untuk qasam, lil qasami, tapi penggunaannya hanya satu saja bersama dengan lafaz Allah. So, wahiyya la tadkhulu, dia tak masuk melainkan illa ala ismillah, nama Allah sahaja. So tallahi, ta zaidin tak boleh. Tallahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah, aku akan pukul Zaid. Zaid selalu kena ni. So la'adribanna, sungguh aku akan pukul Zaidan. So kita nak i'rab macam mana? Tallahi la'adribanna Zaidan. Ta huruf Ta apa? Allah sahaja. Lafaz Allah sahaja. Lafaz Allah. Bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, Allah sahaja. Alif lam lam ha. Tak boleh. Tallahi la adribanna Zaidan. So ta huruf huruf jar. Huruf jar. Harfu jarrin atau harfu jarrun, Allah. Harfu jar lah. Majrur kan? Tapi dia huruf muqsam bihi. Muqsam, yang dikasamkan, yang disumpahkan dengannya. So sini majrur. So huruf jar dengan majrur mestilah muta'alliq kan? Bermuta'alliq dengan apa? Tak kena lah kan? Ta'alliq mesti ada hubungan dengan makna dia kan? Dengan uqsimu yang dihazafkan. Billah. La adribanna, huruf lam taukid, lam ta'kid, lam ta'kid. Nun sakilah kan? Nun ta'kid sakilah. Zaidan maf'ulun bih. So semua ni maf'ul dengan fi'ilnya jumlah fi'liyah khabariyah kan? Ni jawab qasam. Ni qasam. Ni fi'il ni semua ni kan? Sini sampai sini. Ni qasam. So qasam mesti ada jawab qasam. Qasam campur jawab qasam pula akan jadi jumlah fi'liyah kan? Fi'liyah, insya'iyah, lagi qasamiyah.
Betul ni. Jumlah fi'liyah, insya'iyah, qasamiyah. Ada 10. Dalam balaghah ada, dalam nota. Video ada, tak tahu. Kalau dalam video kita yang i'rab tu ada lah kan? Maksud huruf-huruf itu ada lah kan? Ada. Kalau khabariyah ni dia statement yang orang dengar tu boleh dia kata ni bohong ataupun tak bohong. Kalau insya'iyah tak boleh kata bohong sebab dia bukan statement. Kata aduh ni bukan kita nak hukum dia aduh yang bohong kan. Dia spontan datang. So ada 10 jenis. Taraji lagi. Sebut sikit lagi. Mula-mula. Campur-campur Taraji lagi. Tamanni lagi. Itu taraji tali tu, lali tu. Ijab, qabul tu kita panggil ukul. Akad lagi. Tamanni dah. Doa lagi. Amar, nahi, qasam, yang ni. Termasuk ni lah. Lagi. Art. Nida ada. Ada. Lagi satu lagi. Tajuk. 10. Dia kena baca syair baru dia cepat ingat. Satu je kan. Ada syair. Okey. Sekarang ni dia beritahu tentang rukun-rukun untuk sumpah kan. Sumpah mesti ada sumpah dengan jawab sumpah. Sumpah, jawab sumpah. Dia kena ada jawab sumpah. Sekarang ni dia nak huraikan jawab sumpah. Macam tadi la'adribanna Zaidan ni kan. La'adribanna ni jawab sumpah. Jawab qasam kita panggil. So jawab qasam ni dia bagi pada dua. Dia kata satu boleh jadi jumlah ismiyah, boleh jadi jumlah fi'liyah. Kemudian kalau jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah boleh jadi ayat tu ayat positif, boleh jadi ayat tu ayat nafi. So kalau jumlah fi'liyah ke, jumlah ismiyah ke, kalau ayat nafi ke, ayat yang tidak nafi ke, apakah kalimah-kalimah depan tu yang kita perlu gunakan? Macam sini la'adribannya huruf takkid kan? Huruf takkid kita guna. Untuk qasam ni, untuk jawab qasam ni ada beza-beza kalimah yang akan digunakan depan tu. Musaddarah tu. So i'lam, ketahuilah annahu bahawa la budda, mesti, la budda mesti untuk qasam, lil qasami minal jawab, mesti ada jawab, minal jawabi. Okey, yang pertama dia masukkan jumlah ismiyah dulu, kemudian barulah jumlah fi'liyah. Sekarang ni katalah jumlah ismiyah ni menjadi jawab kepada qasam. So fa'in kana, jika jawabuhu, yang jawabul qasam ialah jumlatan ismiyatan. Baik, kalau jumlah anda beritahu, kalau jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah ke mesti ayat musbat ataupun ayat manfi kan. Sama ada kita ayat positif ataupun ayat negatif, ayat yang ada la ke ataupun tak ada la. So fa'in kana musbatatan, positif. Fa'in kanat, kalau sekiranya jumlah tu, jumlah ismiyah ni dia tu jumlah yang ayat positif, yang tak ada larangan, tak ada nahi, tak ada nafi, musbatatan, maka wajib, dia kata kita mulakan dia, wajaba an takuna
Wajib an takuna dimulakan dengan musaddaratan. Kalau musaddirah macam mana musaddirah? Kalau bagi bawah. Kalau jumlah dalam mukhtarak kita. Ad-duwal al-musaddira lil bidrul. Ad-duwal mana dual? Daulah. Negara-negara al-musaddirah li bidrul. Bedrul ni RON 97 95 lil bedrul, pengeluar OPEC. Ad-duwalu al-musaddiratu lil bedrul. Itu bahasa moden kan. Antakuna musaddaratan, dia mesti dimulakan bi dengan inna, takkid, ataupun lam ibtidai, bi lami ibtida. Lam tu kita panggil lam ibtida. Dia tak, lam tidak bukan amil, so dia tidak memberi apa-apa kesan kepada huruf selepas dia, kalimah selepas dia. Contohnya wallahi. Baik, sekarang ni kita nak katakan Zaidun qa'imun kan? Zaidun qa'imun. So kita tak boleh kata wallahi Zaidun qa'imun. Kita kena tambah inna. Kalau tak mau guna inna, kena guna la. La Zaidun qa'imun. So, inna Zaidan qa'imun. Ataupun kalau malas guna inna, guna la. So wallahi la Zaidun qa'imun. Sungguh Zaid berdiri. Zaid is standing. So i'rab macam sama tadi lah. Ini apa? Qasam dengan jawab qasam akan jadi jumlah ismiyah, insya'iyah, qasamiyah. Tapi jumlah qasamiyah, insya'iyah. So waw huruf qasam, waw harfu jar, Allah muqsam bihi majrur, jar majrur muta'alliq dengan fi'il mahzuf, uqsimu, fi'il dengan majrur dia, ini dengan muta'alliq dia, jadi apa tu? Jadi qasam. So inna Zaidan qa'imun, inna huruf musyabbah bi fi'il, Zaid isim inna, qa'imun khabar inna. So inna dengan isim dia, dengan khabar dia jadi jumlah ismiyah. Khabariyah jadi jawab qasam. Jawab qasam sama dengan qasam dengan jawab qasam jadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, jumlah insya' fi'liyah lah, sebab kita mula dengan uqsimu tu. So wallahi wa in kanat manfiyatan, wa in kanat manfiyatan, so dia mestilah bermula dengan sama ada ma, sama ada la, sama ada in. Semuanya nafi. Semuanya bermakna tidak. Kanat, maka jumlah itu, jumlah ismiyah mestilah dimulakan musaddaratan dengan sama ada ma, sama ada la, sama ada in. Semua ni bermakna tidak, bukan. Mislu, contohnya wallahi, ma ni mana laisa, ma Zaidun qa'iman, laisa Zaidun qa'iman. Sebab dia kata kena wajib kena guna ma. Wallahi la Zaidun
fiddari wala amrun. Tidak juga Amar. Kalau guna in, apa? In Zaidan In Zaidun. Bukan inna, sepatutnya in sajalah. In Zaidun. In Zaidun. Salah dia ni. In Zaidun qaimun. Okay, in mana la. Mana? Dia yang salah ni. Ahli pengadaan tu katib lah tu kan. Katib tu dia kata ni tak betul ni kot. So dia ubah. Tu naskah yang lain ni, yang buku yang ada pada anak ni guna in je. Zaidun. Qaimun lah. Dalam Quran gunakan in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adu. So la adri. In adri la adri. In adri aqaribun am ba'idun ma tu'adu. In yang ni kena taib hamzah kotak Syekh? Boleh? So kena tulis in lah. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'al. Dan aku tidak mengetahui. Boleh. Mana dia tidak aja. In adri aqribun ma tu'adu ni pun qul in adri. Tidak, aku tidak mengetahui. A'indakum. A'indakum. In yakumu la illa kadhiba.
in indakum. In indakum min sultan. Tidaklah sebarang keterangan di sisi kamu. Laisa indakum min sultan. So dia dalam syarah ni dia kata contoh dia ni tak berapa tepat sebab biasanya kalau guna in ni dia kena ada illa. Ataupun lamma sebelum dia. Ada lamma. Okey. Lagi wa in kana jawabuhu ini jumlah ismiyah dah habis, jumlah fi'liyah. Kalau bahagian jawab dia ni ialah jumlah fi'liyah, jumlatan fi'liyatan, kita kena lihat dia tu musbatah ke ataupun manfiyah. So kalau musbatah, fa in kanat, jika sekiranya dia musbatatan, maka dia mestilah bermula dengan musaddaratan bi lam. So lam ni pun lam ta'kid kan? Lam ta'kid ataupun qad. Qad ni qad li tahqiq, li tahqiqi. Ataupun ni lam dengan qad sekali ataupun lam sahaja, billami wahdahu. Contoh wallahi, ini contoh untuk lam dengan qad. Laqad, telah berdirilah Zaidun. Wallahi, ini contoh yang kedua. 1, 2. Wallahi la'af'alanna kaza. Ini isim kinayah isim kinayah. Kaza maf'ulun bih kepada la'af'alanna. Ini habis tentang musbatatan. Kalaulah fi'il tu kalaulah jawab fi'il, jawab qasam tu fi'il yang manfi bi, wa in kanat manfiyatan, kena tengok dulu fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Fi'il tu fi'il madhi ke mudhari'. Fa in kanat fi'lan, kalau jawab qasam itu jumlah ismiyah tu adalah fi'il madhi, fi'lan madian, maka mestilah bermula dengan ma. Kanat, maka adalah dia musaddaratan bima, dengan ma. Contohnya wallahi mislu wallahi ma qama Zaid. Zaid tak berdiri. Ma ni musaddar. Kalau fi'il mudhari', wa in kanat, kalau jumlah fi'liyah tu ialah fi'il mudhari'an, maka dia mesti bermula dengan sama ada ma, sama ada la, sama ada lan. Musaddaratan
bima wala walan. Mislu wallahi, ini contoh ma af'alanna kaza, aku tidak akan melakukan yang demikian. Yang ini contoh untuk la. Wallahi la af'alanna, sungguh aku tidak akan melakukan yang demikian, kaza. Ini contoh bagi lan. Wallahi, demi Allah, sekali-kali aku tidak akan melakukan demikian. Af'ala kaza, lan af'ala kaza. Baik, apa yang kita sebut sebelum ni, semua jawab qasam disebut kan? Kadang-kadang jawab qasam dihazafkan, tak disebut. Wa qad yakunu, kadang-kadang jawabul qasam, wa qad yakunu jawabul qasam, jawabul qasami mahzufan, tidak disebut. Tapi syarat, jika sekiranya ayat sebelum tu seolah-olah mentafsir dah. Dia ada ayat sebelum tu, sebelum qasam, ayat tu sudah mentafsirkan jawab qasam supaya tu lah. Tak payah sebut dua kali. So in kana, jika sekiranya sebelum qasam tu, qabla al-qasami, ada satu jumlah, ada satu ayat. In kana qabla al-qasami jumlah tu, ada satu jumlah, dan jumlah tu seumpama jawab qasam. Maknanya kalau wal jumlatu wa kal jumlati, dia seperti terletak selepas jawab qasam. Allati waqa'at, dia terletak sebagai jawabul qasam, jawabahu. Contohnya mislu, kalau kita kata awal-awal lagi, Zaidun alimun, wallahi, sudah tu kita nak kata, ya betul lah sebenarnya, kan? Benda yang sama. So wallahi, maksudnya wallahi inna Zaidan alimun. Wallahi wallahi inna Zaidan alimun. Satu, kita hazaf kan, waqad yakunu qasam mahzufan. Satu, in kana qabla. Yang kedua, au in kana qasam, in kan. So ada dua mahzuf, apa tu, keadaan tidak perlu disebut jawab qasam. Satu yang kita kata tadi, kalau dah disebutkan ayat yang seperti jawab qasam, ataupun jawab qasam ni kanal qasam terletak di antara dua jumlah, dia macam jumlah mu'taridah gitu. Au kanal qasamu waqi'an, terletak antara jumlah yang disebutkan, baina jumlati al-mazkurati. Misalnya kita kata Zaidun, patutnya Zaidun alimun, tak, kita celahkan Zaidun wallahi alim. Jadi patutnya Zaidun wallahi inna Zaidan alim, wallahi inna Zaidan alim. Kelas ada jenazah lepas zuhur dia kata. Salat iklan je. Baik, tahlil tu habiskan
Okey. Yang ke berapa kita? Dah kita ada 7, 15, 16, 17 kan? So 15, 16, 17 huruf jar. Hasya, khala, ada. Hasya, khala, ada. So makna dia untuk istisna, makna dia makna kecuali semua. So kullu wahidin, setiap satu daripada tiga ni, minha lilistisna, untuk istisna, mana dia kecuali. Contohnya kita kata ja'ani al-qaumu, kecuali Zaid. Telah datang kepada aku qaum, kecuali Zaid kan. So hasya, oleh kerana dia harfu jar, Zaidin. Ataupun ja'anil qaumu khala Zaidin, ja'anil qaumu ada Zaidin. Ini kalau kita kata dia huruf jar lah. Nanti ada yang mengatakan dia ni fi'il. Wa qala ba'duhum, ni. Wa qala ba'duhum, setengah alim ulama, ahli nahwu kata, isim selepas dia yang ni Zaid boleh jadi nasab, jadi maf'ul. So kalau jadi maf'ul, dia jadi fi'il lah. So maknanya boleh jadi harfu jar, boleh jadi fi'il. So wa qala ba'dhum innal isma al-waqi'ah, yang terletak selepas hasya, khala, ada, ba'daha, yakunu, akan jadi dinasabkan, mansuban, kerana dia jadi maf'ul, ala maf'ul liyah. Jadi di kala ini fahina izin, semua tu yang ni hasya, khala, zaid akan menjadi takunu. Lafaz ini, semua lafaz-lafaz ini akan jadi fi'il, af'alan. Bila ada fi'il, mesti ada fa'il kan. So fa'il ni dhamir mustatir, wal fa'ilu fiha dhamirun mustatirun, dan sama daiman. So dia tak boleh ada isim zahir lah. Jadi contoh atas tu kalau kita tukar dia dengan mengatakan dia tu fi'il, fal misalu al mazkuru, contoh-contoh yang disebut di atas tu, fi makna, seperti kita kata maknanya gini, ja'ani al qaumu hasya zaidan, ja'ani al qaumu khala zaidan, ja'ani al qaumu ada zaidan. Baik. Kadang-kadang kita tengok selalu saja khala dengan ada ni dia tambah ma khala, ma ada. Kan? So kalau ada ma situ, dia tak boleh lagi harfu jar. Dia kena fi'il. So wa iza waqa'at. Apabila khala dengan ada terletak, selepas jika terletak khala dengan ada ba'da ma, selepas lafaz ma, mislu, contohnya kita sebut ma khala, ma khala zaidan, kita sebut ma ada zaidan, ada ma kan, tertambah ma kan, tak, ma tambah, ma masdariyah, kita tengok gitu, kita tengok. Au fi sadril kalam, ataupun kalau dia terletak di permulaan ayat, khala dengan adal, khala au fi sadri kalami, contohnya mislu khalal bay, apa, khalal bay, baitulah zaidan, faham, khalal baitu zaidan wa adal qaumu zaidan, maka tertakyinlah dia sebagai fi'il, kedua-duanya ta'ayyanata, maka tertakyinlah yakni ada dengan khala sebagai fi'il lil fi'liyati. Sama
Kecuali. No, naik kejap ya. Khala ja'an qamu khala Zaidan, ma khala Zaidan. Ya, mana lain? Ya, khala So makna dia makna biasalah khala yang kelima kosong. Rumah tak ada Zaid lah. Dalam rumah tu tak ada Zaid. Khalal baitu Zaidan. Without Zaid. So samalah. Kalau mana adal qaumu Zaidan artinya keluar. Semua kaum telah keluar kecuali Zaid. Bukan kecuali tu. Kaum dia kaum Zaid se age nikal gai. Kaum pergi dulu daripada Zaid. Pergi mendahului Zaid. Lain sikit. Makhalah tu memang mana nafi. Makhalah tadi kan atas tadi. Makhalah Zaidan kan. So makhalah kecuali lah. Ma tu ma masdariyah. Ma masdariyah. Ma khala Zaidan. Mana ma khala Zaidan? Tak. Itu ja'anil qaum ma khala Zaidan. Sambung. Bukan ayat ma khala Zaidan teguh itu. Kena bubuh tu. Ma ni ja'anil qawmu. Dia sebut sini kan. Ma khala Zaidan saja kan. Kena sebut ni ja'anil qawmu ma khala Zaidan. Ni. Sambung yang ni lah ayat ni. Ja'anil qawm ma khala Zaidan. Ja'anil qawm ma ada Zaidan. Cuma dia jadi fi'il je. Mana masdar. Mana sama lagi. Kecuali.
Wallahu a'lam bissawab. So dah habislah 17 ba, syair kata ba wa ta wa kaf lam wawu munzu muzkhala rubba hasya min ada fi an ala hatta ila. Habis 17. Wallahu a'lam bissawab.